Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat PKBM sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita kembali bertemu dalam siri yang ke-16. Itulah bacaan kita pada kitab Cabang Iman, 77 cabang iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Dan insya-Allah pada hari ini kita berada pada cabang yang ke-38. Cabang yang ke-38, iaitulah menahan tangan daripada harta tertentu. Makna menahan tangan di sini ialah menahan dirilah. Bukan sekadar tangan ni, maksud tangan yang ambil. Jadi maksudnya semua diri kita ni kita tahan daripada mengambil, memakan, meminum ataupun semua perkara yang berkait dengan harta yang diharamkan oleh syarak. Maka termasuk dalam kategori ini ialah pengharaman mencuri, merompak, makan rasuah dan makan harta yang tidak dibenarkan di sisi syarak. Jadi di antara cabang iman ialah menahan diri. Ya, menahan diri daripada harta-harta yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkaitan dengan itu Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Surah Al-Baqarah ayat 188. Yang bermaksud, janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dengan jalan yang salah. Jadi Allah melarang kita daripada makan harta orang lain dengan jalan yang salah. Bukan tak boleh, harta orang lain nak sampai ke kita tu boleh, tapi biarlah dengan cara yang betul. Antaradin minkum, biar dia redha kepada kita, kita pun redha kepada dia. Itu dengan cara jual beli, atau dia nak bagi hadiah, atau dia nak bagi sedekah dan seumpama dengannya. Tapi kalau jalan yang batil, yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melarang perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Fa bi dhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim 'an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil." Maka, terjemahan dia, maka disebabkan kezaliman orang Yahudi, kami haramkan ke atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka, dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah, juga disebabkan mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya, dan disebabkan mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalang makanan-makanan yang baik daripada orang-orang Yahudi disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan dari sudut pencarian harta. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut di sini apa yang menyebabkan Allah haramkan ke atas mereka makanan-makanan yang baik, padahal makanan itu pernah Allah halalkan bagi mereka. Pertama,
bizulmin, dengan sebab kezaliman. Okey, dengan sebab kezaliman orang Yahudi. Allah haramkan disebab mereka berbuat zalim, Allah haramkan makanan-makanan yang baik. Yang kedua, kerana mereka banyak menghalang manusia daripada jalan Allah. Okey, banyak menghalang manusia dari jalan Allah. Ini juga menyebabkan Allah haramkan ke atas mereka rezeki yang baik. Dan yang ketiga, mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang, dan akhirnya Allah Ta'ala sebut mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah. Maka termasuk dalam poin kita pada pagi ini ataupun pada perbincangan topik ini, dalam ayat ini Allah mencela mereka, ya, disebabkan mereka makan harta orang dengan jalan yang salah. Firman Allah Subhanahu wa taala juga, wailul lil mutaffifin, iaitulah kecelakaan yang besar bagi orang yang curang, yakni orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Jadi ini salah satu daripada cara yang makan harta secara batil. Okey, so riba pun dapat harta dengan secara batil, makan harta dengan cara yang salah pun batil, menipu timbangan mizan atau timbangan dan sukatan itu juga batil. Semua itu termasuk daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan kita pernah jelaskan sebelum daripada ini, curang dalam timbangan dan sukatan dalam dunia hari ini boleh berlaku dalam banyak sudut. Okey, boleh berlaku dalam timbangan kilo, boleh berlaku dalam saiz besi, kontrak yang dia buat patut besi sekian, dia kecilkan spek, dia kurangkan bancuhan simen dengan pasir dan seumpama dengannya. Itu semua kalaulah telah ditetapkan dalam jual beli mereka, maka dia mengurangkan perkara tersebut, termasuk dalam curang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena hati-hati. Yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Maksudnya, sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Okey. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berjual beli, dalam berinteraksi dengan manusia. Jangan makan harta mereka secara batil. Kalau nak berniaga, berniagalah betul-betul. Jangan tipu timbangan, jangan tipu sukatan. Kalau yang nak selain daripada berniaga, makan rasuah ke, makan riba ke, mencuri ke, merompak ke, itu semua perkara yang diharamkan dalam agama. Maka seseorang manusia, apabila dia menahan dirinya daripada perkara-perkara tersebut, maka dalam masa yang sama dia sedang menjaga keimanannya, dan ini menjadi sebab kepada bertambahnya iman dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya dalam hadis menyebut Abdurrahman bin Abi Bakrah dalam Sahihain berkata, meriwayatkan dari bapanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di Mina. Katanya, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina, faqala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Al-hadis. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di Mina, lalu baginda bersabda, sesungguhnya darah kamu, maruah kamu, dan harta kamu, darah kamu, harta kamu, dan maruah kamu adalah haram ke atas kamu. Yakni darah seorang Muslim yang lain, harta seorang Muslim yang lain, maruah Muslim yang lain, haram ke atas Muslim untuk mengambilnya dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Maka tidak boleh dibunuh seorang Muslim secara batil. Tidak boleh diambil hartanya secara batil.
begitu juga tidak boleh direndahkan marwahnya atau dijatuhkan marwahnya secara batil. Perkara itu haram ke atas orang Islam. Jadi kerana itu, antara sebab bertambahnya iman ialah kita menahan diri daripada harta yang haram. Menahan diri dari harta yang haram. Malah kalau orang tu nak bertambah lagi, menjaga agama dia, dia bukan sekadar menjaga dari perkara yang haram. Malah dia menjaga diri daripada perkara yang syubhah. Daripada perkara yang syubhah. Mungkin samar, mungkin tak, mungkin dia, mungkin tak, mungkin tak. Akhirnya dia kata, lebih baik aku tinggalkan. Kerana apa? Kerana ia lebih menjaga agama. Kata Nabi SAW, Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ila akhir hadis. Nabi SAW kata, halal tu dah jelas, haram pun dah jelas. Cuma di antara halal dan haram ada perkara yang di tengah-tengah, iaitu yang tidak jelas halal dan haramnya. Dia bukan satu hukum yang mustaqil, yang tersendiri. Sebaliknya, sama ada halal ataupun haram, dia tidak jelas, tidak dapat dipastikan. Okey? Dia bukan hukum tersendiri. Boleh jadi sebenarnya dia halal, boleh jadi sebenarnya dia haram. Cuma waktu dia duduk di tengah-tengah tu dia samar. Lalu Nabi SAW kata, "Faman ittaqa syubuhat." Siapa yang menjauhi perkara syubuhat, istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia menjaga agamanya dan menjaga maruahnya. Okay? Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Kalau dia jatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti pengembala kambing, mula-mula kambing dia makan di tepi-tepi rumput daripada padang ragut larangan, tapi lama kelamaan akan termasuk ke dalamnya. Kenapa? Kerana syubhat ni kita seronok tak sedar. Andai dia perkara haram, maka dia dah termasuk ke dalamnya. Jadi sama-samalah kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah menjaga diri kita daripada sumber yang batil. Menjaga diri kita dari sumber yang batil. Dan andai kata kita ada terambil, tersalah sebelum daripada ini, banyakkanlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, banyakkanlah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita yang lalu. Adapun ke depan hari, kita berhati-hati dalam apa jua yang sampai kepada kita. Okay. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Di zaman ni, terutamanya di akhir zaman ni zaman fitnah, di mana orang tidak lagi menilai dan memerhatikan dari mana sumber harta yang dia dapati. Asalkan ada duit je. Kadang-kadang kerana terlalu nak duit, ada orang sampai peringkat terlibat dengan perkara yang batil, perniagaan yang batil. Satu lagi, orang terlibat kerana nak duit ni, terlibat yang paling bahaya lagi, terlibat dengan kepercayaan yang batil. Kerana nak duit, terlibat dengan kepercayaan yang batil. Ada orang, dia baru tadi saya tengok video, dia ambil duit RM100 dalam dompet dia, dia cakap dengan duit tersebut. Pada mula-mula dia cakap dengan Allah, ya Allah, aku ada duit 100 ni je. Lepas tu dia cakap pula dengan duit dia, ambil duit dia dalam dompet dia, dia kata, hey, duit 100 mu panggil kawan-kawan kamu masuk dalam dompet aku. Yang ni perbuatan begini sebenarnya sangat-sangat salah lah. Okay? Sangat-sangat salah. Kerana rezeki ni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak suruh duit dengan duit, tak. Sebaliknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah minta duit dengan duit, seolah-olah duit itu Tuhan. Seolah duit itu jadi Tuhan. Yang ni satu benda yang sangat-sangat batil. Yang sangat-sangat batil.
Kita bimbang sebab di akhir zaman ni macam-macam orang sangat suka kepada harta, sangat nak kepada harta. Betul lah kita perlu kepada harta, tapi kadang-kadang manusia lupa cara mencari harta yang halal, mencari harta yang benar. Ada sampai peringkat suruh duit, cari ibu duit, pergi mendatangi Tok Bromo. Ini juga secara batil, mencari harta secara batil. Ada yang duduk bertapa, duduk sampai duit tu jatuh kepadanya. Ada orang tu sampai dia rasa Tok Guru dia suruh duduk di rumah ya, jangan kerja, zikir baca Quran, sampai duit tu jatuh daripada langit. Daripada mana duit yang didatangkan kepadanya? Daripada sumber mana? Jin yang datang. Dia ambil mana duit tu? Kau begitu sangat-sangat bahaya dalam masyarakat kita. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menahan diri daripada perkara-perkara sedemikian termasuk bentuk keimanan. Beriman bahawa Allah dialah Tuhan yang Maha memberi rezeki. Dan kita tidak akan cari jalan yang batil, jalan yang haram, jalan yang tidak diradai oleh Allah untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Kalau tak ada rezeki kita, itu bukan rezeki kita. Kalau sampai cari dengan yang batil, Allah bagi. Allah bagi. Kalau dia nak juga, Allah bagi. Tapi ingat, Allah tidak redha perkara tersebut. Bukanlah makna dia nak pergi cara yang batil, Allah tak bagi. Allah yang hamba tu dia nak, Allah bagi. Tapi bila dengan cara yang Allah tak redha, maka Allah akan hukum dia di hari akhirat kelak. Sebab tu kita sabar di atas apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Dia bagi banyak, syukur alhamdulillah. Dia bagi sikit pun syukur alhamdulillah. Kita ada sifat qanaah supaya kita tidak terlalu mengejar harta yang innamad dunya hulwatun khadirah. Kita pernah baca dunia ni hijau dan manis. Nak tu seronok, sedap je. Tapi jangan lupa cara tu penting. Cara itu penting. Kalau dia kaya dengan cara yang halal, alhamdulillah. Ada orang dia tak kaya-kaya walaupun dengan cara yang batil, rugi. Dah lah kaya tu tak dapat, lepas tu jalan pula Allahu Akbar secara batil, maka sangat-sangat rugi. Sangat-sangat rugi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita pergi kepada cabang iman yang ke-39. Iaitulah wajib bersikap wara' pada makanan dan minuman serta menjauhi yang tidak halal. Yang tadi harta, lebih spesifik daripada harta ialah makanan tu sendiri. Sebab kadang-kadang daripada rezeki itu, daripada harta yang batil dapat secara haram, maka rezeki itu pun, makanan dan minuman yang kita beli pun jadi haram. Dan ada bentuk haram tu secara ain dia. Maknanya benda yang haram ni ada dua. Pertama, ain, benda tu dah haram dah. Bangkai, arak, babi. Benda-benda ni haram. Secara ainnya. Belilah dengan cara duit sedekah sekalipun. Duit yang dapat dengan cara yang halal. Tapi benda tu memang dah aslinya haram. Dia tak akan jadi halal. Kata saya tak curi pun arak ni. Saya beli dengan titik peluh saya sendiri. Dah haram, dah arak tu haram. Gunalah duit mana pun. Tak. Rokok. Tak. Benda tu memang ain dia. Perkara tu dah diharamkan. Maka beli, kawan bagi pun tak akan jadi halal. Benda tu dah haram. Dah tak elok daripada sudut asalnya lagi. Itu bentuk haram yang pertama. Haram yang kedua ataupun yang tidak halal ni, haram yang kedua ialah perkara tu asalnya halal tapi didapati dengan cara yang haram. Nasi halal. Tapi tiba-tiba dia ambil nasi tu, dia curi nasi kat kedai dia makan. Maka nasi yang halal tu dia jadi haram untuk dia. Macam tu. Dan seumpama dengannya lah. Minuman pun begitulah juga. Minuman tu halal, boleh jadi minuman tu bukan arak, air Milo je. Tapi dia dapat dengan cara merompak. Dia dapat dengan cara mencuri. Ataupun makanan yang dia timbang secara batil tadilah.
dia beli dengan harta riba dia, maka jadilah haram. Padahal asalnya halal. Baik, maka dalam bab ini Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada makan harta yang makan dari makanan dan minuman yang tidak halal. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Maksudnya, diharamkan bagi kamu memakan bangkai. Ini asalnya haram. Bangkai asalnya haram. Kemudian dan darah. Darah pun haram, makan darah. Bangkai dengan segala jenis dia lah. Okay. Darah begitu juga. Daripada bangkai dan darah ni ada dua yang kita boleh makan. Hati dan limpa tu darah. Hati dan limpa. Dan daripada bangkai ni belalang. Satu lagi al-jarad wa Allahu akbar, lupa dah satu lagi. Tapi maknanya apa? Bangkai, semua jenis bangkai, darah, semua jenis darah tidak boleh dimakan. Seterusnya wal khinzir, daging babi. Ini asal. Ataupun binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah. Binatang tu disembelih selain daripada Allah. Ada orang bawa binatang dia tu pergi dekat patung berhala. Maka dikorbankan binatang itu di depan patung berhala. Ataupun orang puja pantai, puja gunung. Maka disembelih binatang untuk dipersembahkan kepada penunggu pantai, penunggu gunung, penunggu hutan dan seumpama dengannya. Maka binatang tersebut jadi haram untuk dimakan, walaupun dia disembelih. Okey? Dan yang mati tercekik, mati dipukul, binatang-binatang mati yang terjatuh, mati ditanduk, dia bergaduh-gaduh makan, semua dia jadi bangkai. Dan mati dimakan binatang buas. Semua ni mati dimakan binatang buas. Ini asalnya memang haram. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Kalau tiba-tiba binatang tersebut dia jatuh ke, dia mati, dia ditanduk ke, bila dia sakit tu, kita pun pergi, kita sembelih dia. Jadilah dia mati dengan sebab sembelihan. Kalau binatang yang memang dah nak mati dah, kalau sembelih pun dia memang mati dah pada tu, maknanya dia mati bukan dengan sembelihan atau jadi bangkai lah. Tapi ni memang dia masih hidup, lalu disembelih, lalu dia mati dengan sebab sembelih tersebut, boleh dimakan. Okey? Kecuali yang sempat kamu sembelih dan yang disembelih di atas nama berhala, yang ni haram juga. Okey, dan yang sembelih di atas nama berhala, dan diharamkan kamu mengundi nasib dengan anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Pada hari ini orang kafir telah berputus asa dari agama kamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, sebaliknya takutlah kepadaku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agamamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana lapar, sedang dia tidak ingin melakukan dosa,
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi ayat terakhir ini menunjukkan siapa yang makan perkara-perkara tadi kerana terpaksa. Terpaksa sebab apa terpaksa? Sebab lapar yang sangat-sangat sehingga memudaratkan diri sendiri. Sebab tu dia panggil darurah, kerana sampai ke tahap memudaratkan diri sendiri. Sedang dia tidak ingin melakukan dosa. Padahal dia tak nak tapi terpaksa kerana dah sampai tahap kalau tak makan benda-benda tadi mudarat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi dimaafkan bagi mereka untuk makan dalam keadaan darurat. Okey, jadi asal ayat ini menunjukkan bahawa adanya makanan-makanan yang diharamkan dalam agama. Allah mengharamkan makanan-makanan ini dalam agamanya. Kenapa? Kerana makanan-makanan sebegini tidak baik. Wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Kita kena tahu bahawa apabila Allah menghalalkan sesuatu makanan untuk hamba-hambanya, maka itu adalah makanan yang baik. Dan apabila Allah mengharamkan sesuatu makanan kepada hamba-hambanya, maka itu adalah perkara yang buruk. Kerana Allah menghalalkan dan mengharamkan adalah demi kebaikan hamba-hambanya juga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. Surah Al-An'am ayat 145. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, katakanlah, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor, atau dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama selain dari Allah. Ini sama dengan apa yang kita dah baca sekejap tadi. Itu maknanya makanan yang halal ni banyak sekali yang halal. Cuma Allah mengharamkan beberapa perkara daripada makanan ini kerana dia tidak baik untuk manusia. Yang tak baik itu apa dia? Bangkai, darah dan juga daging babi. Dan di hujungnya disebut juga yang disembelih atas nama selain dari Allah. Maka jangan makan. Okey? Kita alhamdulillah di akhir ni maksud sifat orang yang mencari yang halal tu orang dah mula bersungguh, alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama masih lagi kena hati-hatilah. Kita tengok orang ni sekarang dia tak berapa sensitif. Tak berapa sensitif. Ada orang sanggup beratur makan di kedai yang bercampur makanannya dengan yang bukan halal. Dia pergi makan kedai Cina. Padahal kat restoran tu ada disediakan makanan-makanan yang non halal. Betul lah dia makan tu makanan yang halal pada dia lah. Kita tak tahu ayam dia tu ayam daripada mana dia ambil. Itik dia tu itik daripada mana yang dia ambil. Jangan sampai kita ni panggil kebulu sampai nak makan tu macam tak ada makanan, terpaksa pergi makan juga. Padahal kita hanya nak rasa dia je. Makanan tu pada asalnya tidaklah terdesak. Cuma kerana nak rasa makanan yang disediakan oleh orang non-Muslim ni, sampai ke tahap ada yang boleh kompromi. Beratur panjang pula sebab viral. Tengok-tengok non-halal. Restoran tu non-halal. Dia kata, saya makan makanan yang halal. Tapi campur, kena hati-hati. Itu dah jadi syubhah. Kita tak tahu cara penyediaan dia, kita tak tahu bahan yang dia gunakan, kita tak tahu macam-macam. Okey? Kalau restoran tu memang sudah ada cop halal dan sebagainya, itu tanggungjawab pada pihak yang berkuasa lah. Kena hati-hati. Okey? Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi.
Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sehingga akhir ayat. Ayat ini adalah menunjukkan ayat mengharamkan arak. Ini juga salah satu daripada minuman yang haram. Tadi disebut makanan, bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih selain daripada Allah. Ini semua adalah makanan yang diharamkan. Daripada minuman pula, arak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya syaitan itu berkehendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan arak dan judi dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan salat. Oleh itu maukah kamu berhenti? Taatlah kepada Allah serta taatlah kepada Rasul dan awaslah. Oleh itu jika kamu berpaling maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah yang jelas dan nyata. Surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 92. Dalam ayat ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jelas bahawa Allah telah mengharamkan arak daripada diminum oleh hamba-hambanya yang beriman. Kita tahu proses pengharaman arak ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan bagaimana dalam ayat yang kita baca ini. Allah Subhanahu Wa Taala kata, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Katakanlah bahawa mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan juga judi. Katakanlah bahawa pada keduanya ada dosa yang besar. Ada dosa yang besar. Dalam ayat ini Allah menetapkan dosa atas keduanya. Jadi mula-mula Allah Ta'ala sebut ada keburukan pada arak. Kemudian Allah Ta'ala tak bagi minum sebelum daripada salat. Sehingga akhirnya bila surah Al-Ma'idah turun, maka diharamkan arak secara total. So kita sebagai orang Muslim kena jauhi dia. Dalam apa jua, satu titik pun tak boleh. Ada seorang syekh, kita sebut syekh lah, tapi dia sebenarnya Syiah. Syiah ni pelik-pelik ajaran dia. Ada dia baca fatwa daripada Kulaini. Dia kata boleh minum arak sekadar jumlah yang sedikit supaya menjadikan dia rasa nak kepada arak dalam syurga. Ini fatwa orang gila tuan-tuan. Dia kata boleh minum arak kadar sedikit di dunia ini semata-mata untuk rasa dia supaya seorang itu ada cita-cita nak rasa arak di dalam syurga. Jadi kata Tok Syekh tu, jadi dibenarkan minum kadar yang sikit ni daripada 60 ml. 60 ml satu hari dia kata. Maka tiap-tiap hari dia minum arak tu habis berbotol-botol 60 ml sehari. Ini adalah fatwa yang mengarut tuan-tuan. Tapi begitulah ajaran Syiah ni macam-macam, ada yang pelik. Allahu Akbar. Okey, jangan terpengaruhlah dengan perkara-perkara ni. Arak walaupun sedikit haram. Nabi SAW kata apa yang banyak dia mabuk, sikit pun tak boleh. Maknanya kalau orang tu minum arak, saya minum setegak tak mabuk. Padahal kalau minum segelas botol mabuk, maka sama je tak boleh minum juga. Pasal sifat dia memabukkan itu, maka kita nak minum sikit daripadanya tak boleh. Okay? So kita hati-hati. Lah ni kadang-kadang orang masak pun ada bubuk arak. Orang Islam pergi, sedapnya rasa begini-gini. Tak tahu bahawa dia ada arak di dalamnya. Hotel-hotel mewah kadang-kadang. So kita pergi kalau nak makan betul-betul pun carilah orang Islam. Cari orang Islam, banyak sangat makanan yang halal. Lepas tu jangan terlalu high taste sangatlah.
Nah, kadang-kadang benda kita boleh makan banyak lagi tapi kita nak juga rasa makanan hok mungkin makanan orang-orang kaya ke makanan orang pelik-pelik kalau kita makan. Jadi masalah tuan-tuan. Baik. Jadi Allah mengharamkan perbuatan dosa dalam nasnya, iaitu Allah Ta'ala mengharamkan qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan menceroboh tanpa alasan yang benar. Baik. Seorang berkata sesungguhnya al-ithm adalah salah satu nama arak. Lalu dia mendendangkan syair. Syaribtul ithma hatta dhalla aqli. Kadzakal ithmu yudhibu bil uquli. Dia kata, aku minum arak sehingga akalku menjadi tidak betul. Begitulah dosa menghilangkan akal yang waras. Okey. Maka arak ni haramlah, minum arak ni haram. Kita jaga diri daripada meminum arak itu termasuk dalam cabang iman. Dalam hadis pula menyebut tentang arak ini, Aisyah radhiyallahu anha berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bid'i faqala kullu syarabin askar fahuwa haramun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang peraman madu. Madu yang diperak dengan air, letak air kemudian peram. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, setiap minuman yang memabukkan maka ia haram. Jelas, okey? Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap minuman yang memabukkan adalah arak dan setiap arak adalah haram. Okey? Setiap arak adalah haram. Jadi sebab tu walaupun perkara ada orang hari ni dia tak ambil arak tapi dia ambil benda lain yang menjadikan dia mabuk. Mabuk seperti ekstasi, pil-pil khayal. Dia mabuk dengan sebab perkara-perkara tersebut. Maka hukumnya sama dengan arak. Sebab Nabi menyatakan semua perkara yang memabukkan adalah arak. Kullu muskirin haram. Ada bentuk dalam bentuk minuman, umumnya bentuk minuman lah. Tapi sekarang ni dia datang dalam bentuk pil, serbuk. Dicampur dalam air biasa pun minum kacau-kacau jadi mabuk. Maka pil tersebut atau serbuk tersebut haram. Kadang-kadang dia boleh datang dalam bentuk cecair kemudian dia sedut. Zaman dulu orang terpaksa bakar lilin, buat dapur. Sekarang ni mudah, titik beberapa titik atau asap vape sedut. Jadi maka perkara tersebut juga haram. Semua benda lah yang memabukkan ni haram sifat dia. Okey. Dalam hadis riwayat As-Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Siapa yang minum arak di dunia kemudian tidak bertaubat daripadanya, maka dia diharamkan baginya di akhirat nanti. Ini menjawab fatwa Tok Guru Syiah tadilah. Tok Guru Syiah tu kata kita boleh minum arak sikit di dunia ni supaya nak merasakan rindunya, zauknya, lazat kelazatan dia dalam syurga. Mengarutlah tuan-tuan. Saya tengok dah video tu. Tak tengok dah. Syahid dia soleh. Dia tukang buat video. Kita ni tukang tengok video. Allahu Akbar. Baik. Hadis yang seterusnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi bi Ilya bi qadahain min khamrin wa labanin fa nadhara ilayhima thumma akhadha al-laban
Faqala lahu Jibril alaihi salam, Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah, law akhadta al-khamra laghawat ummatuk. Pada malam Isra wal Mi'raj, Isra lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi dua bekas yang mengandungi arak dan juga susu. Satu bekas arak, satu bekas susu. Ketika itu baginda berada di Ilya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam melihat keduanya dan kemudian mengambil susu. Jibril alaihi salam lantas berkata, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah menunjukkan kamu kepada fitrah. Kalaulah kamu mengambil arak, nescaya umatmu akan sesat. Okay? Dan dalam hadis riwayat sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yashrabul khamra syaribu hina yashrabuha wa huwa mu'min. Seorang mukmin yang minum arak tidak meminumnya sedang dia beriman. Maknanya siapa yang minum arak ni, dia tidak akan minum dalam keadaan dia beriman. Kalau difahami maknanya, bila minum arak tu sifatnya iman akan lari daripada dia. Iman akan lari daripada dia. Sebab tu bila kita nak jaga iman, jangan minum arak, jangan makan benda yang haram, jangan minum minuman yang haram, jangan konsum apa-apa jua yang haram. Jaga mulut kita, jaga perut kita daripada masuk di dalamnya makanan-makanan yang haram. Dua yang saya sebut tadi. Pertama, haram dari sudut asalnya seperti mana yang kita bincang bab ni, atau haram disebabkan sumbernya, yakni harta yang digunakan untuk beli itu tak baik, seperti mana yang kita bincang dalam bab yang sebelumnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa ungkapan syair yang menunjukkan tentang arak ni. Di mana kisah Al-Imam Al-Baihaqi memberitahu kami dengan sanadnya dari Al-Hasan. Katanya, jaa rajulun binabidhin ila ahabbi khalqillahi ilaihi afsadahu, yakni al-aql. Seorang lelaki pernah datang kepada insan yang paling dicintai Allah dengan membawa nabi sehingga dia merosakkannya. Maknanya merosakkan akal orang tersebut. Padahal orang tu baik dah, tiba-tiba minum arak habis rosak akal dia. Pernah ditanya oleh seorang Arab, mengapa kamu tidak minum nabi? Dia menjawab, wallahi ma arda aqli sahihan fakaifa udkhilu ilaihi ma yufsiduhu. Dia kata apa? Kenapa kamu tak minum nabi? Dia kata, demi Allah, wallahi ma arda aqli sahihan, demi Allah yang telah redha kepada terhadap akalku dengan menjadikannya sihat, maka bagaimana pula aku boleh memasukkan sesuatu yang mampu merosakkannya? Allah dah buat akal aku ni sihat, tiba-tiba aku nak rosakkan dia. Aku takkan minum arak ni. Ataupun dia kata, aku setara sihat ni pun aku rasa akal aku tak berapa okey lah maknanya. Banyak benda kita nak guna ni, dia kadang-kadang akal kita ni, kita rasa kita nak lebih lagi. Cerdik kita nak lebih lagi waras kita. Nah, Allah dah bagi dah kepada kita kepintaran. Hak Allah dah bagi ni pun kita rasa kalau nak sempurna lagi, tiba-tiba dia rosakkan dia. Ini maknanya tak betul lah orang ni. Okey. Diriwayatkan dari Al-Hakam bin Hisham, dia berkata kepada anaknya, ya bunayya iyyaka wan nabidh fa innahu qai'un fi shidqika wa salhun fi aqibika wa haddun fi dhahrika wa takunu dhuhkatan lis-sibyan wa asiran lid-dayyan. Wahai anakku, jauhilah nabidh, kerana ia adalah lelehan muntah di tepi mulutmu. Minum banyak-banyak, akhir sekali menyebabkan kamu muntah. Kemudian najis di punggungmu, akhirnya jadi kamu ni terberok-berok, rosak. Kalau salah minum, kamu tangkap, jadi hukum had ke atas belakangmu. Lepas tu kalau kamu mabuk, menjadikan dia bahan ketawa kepada anak-anak. Okey?
dan menjadi tawanan di hadapan Tuhan yang Maha Penghisap. Okey. Dia kata di sini lidayan. Boleh jadi juga siapa terpaksa mabuk. Orang ni terpaksa berhutang. Kemudian menyebabkan dia terbelenggu dengan hutang. Macam orang menagih juga. Menagih ni kadang-kadang serupa ni kalau kita kata ni. Anak aku, bahasa kita muda, jangan dah mu ambil dadah. Sebab apa? Dadah ni lama-lama muntah. Tak kena edar, terberak. Kemudian kena takak, kena sebat. Mabuk, kena jadi bahan ketawa budak-budak. Lepas tu bila ketagih, jadilah duduk minta piti ataupun duit dengan orang, akhirnya ditangkap dan ditawan. Disebabkan terbeban dengan hutang yang banyak. Itu dunia. Akhirat pula dihukum pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hukama pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, ma yad'uka lilan nabidh?" Faqala, "Yahdimu ta'ami." Qala, "Wallahi ya bunayya, huwa lidinika adhamu." Seorang bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku," kepada anaknya, "Wahai anakku, apa yang mendorongmu untuk minum nabidh?" Nabidh ni apa dia? Dalam nota kaki ni kita ada. Nabidh adalah air yang diperbuat dengan merendam kurma atau buah yang lain seketika agar rasa manisnya terurai ke dalam air dan diminum. Apabila direndam lebih lama, ia boleh bertukar menjadi arak dan memabukkan. Ambil kurma, rendam sampai manis dia tu turun dalam air. Kena peram lama sikit, nampak jadi buih, berapa nak buih. Oh, dia jadi macam ada gas-gas sikit. Jadi sedap lah, orang suka lah minum tu. Padahal gas tu lah alkohol tu, mabuk tu. Jadi ada boleh jadi minggu zaman dulu dia tak ada air gas, dia tak minum air tu. Kita ni kalau berasa nak minum dia panggil sparkling water. Minum sparkling tu je lah. Tak payah nak minum-minum. Tapi sparkling pun kalau dah tahan perang lama-lama dia tukar jadi arak, jangan. Kalau berasa nak minum, barbican. Barbican. Ada gas sikit-sikit. Tu. Tapi kalau perang lama-lama, buka tudung dia tu, simpan lama. Lama-lama dia jadi macam arak. Bahaya. Okey. Jadi orang tanya, "Wahai anakku, apa yang mendorongmu minum nabidh?" Dia kata dia menghadam makanan aku. Air tu bila minum dia jadi cepat hadam. Kata di hukamat tersebut, orang cerdik pandai tersebut, bahkan dia lebih menghadam agamamu. Sebelum makananmu hancur dalam perut sebab mu minum nabidh tu, agamamu dulu hancur. Jangan main-main dengan makanan ni, dia boleh merosakkan agama. Kalau makanan yang haram tu bukan merosakkan tubuh saja, merosakkan agama dulu. Baik, ini syair. Kullu syarabin muskirun kathiruhu min tamratin aw 'inabin 'asiruhu fa innahu muharramun yasiruhu inni lakum min asyarrihi nadhiruhu. Abdullah bin Idris mengatakan, kuantiti yang banyak dari setiap yang memabukkan, perahannya dari tamar atau anggur, sesungguhnya hanya sedikit daripadanya sudah haram. Aku adalah pemberi peringatan buat kamu tentang keburukannya. Semua ni adalah baik-baik syair yang menunjukkan pengharaman nabidh. Kita teruslah, kita skip syair yang panjang tu. Sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dalam syarah Sahih Muslim dan kitab hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر
yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Terjemahan, Nabi SAW bersabda, ayuhan nas, hei manusia, sesungguhnya Allah yang maha suci, dia Allah itu maha suci, dan dia tidak menerima sesuatu melainkan yang suci sahaja. Yang suci sahaja. Sesungguhnya Allah memerintahkan golongan beriman dengan perintah yang disampaikan kepada para rasul. Maknanya Allah Ta'ala memberi perintah kepada orang yang beriman sama dengan apa yang Allah perintahkan para rasul. Macam mana? Firman Allah kepada para rasul, wahai para rasul, makanlah dari makanan ni, dari benda yang baik-baik dan kerjakanlah amal salih. Ini perintah Allah kepada para rasul. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik. Kemudian ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah berfirman lagi kepada orang yang beriman, wahai orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kami. Kami berikan kepada kamu. Jadi dua-dua, kepada orang yang beriman Allah suruh makan dari rezeki yang baik, kepada para rasul Allah suruh makan benda yang baik. Berarti Allah memerintahkan rasulnya dan juga hamba-hambanya yang beriman agar menjaga makanan mereka. Dan Allah Subhanahu Nabi SAW menyebutkan tentang seorang lelaki yang merentasi perjalanan yang jauh. Ni kena ingat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lelaki yang merentasi perjalanan yang jauh. Macam mana? Lelaki ni disebut dalam hadis ni beberapa sifat lelaki ni yang sebenarnya sifat-sifat ni adalah sifat yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Okey. Pertama, baginda menyebut tentang seorang lelaki yang merentasi perjalanan yang jauh. Maknanya lelaki ni musafir. Yang kedua, dalam keadaan kusut, berdebu. Dalam keadaan kusut, berdebu. Sambil mengangkat tangannya ke langit. Mengangkat dua tangannya ke langit. Sambil menyeru, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Okey. Kenapa Nabi sebut secara spesifik lelaki yang macam ni? Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah, spesifiknya Nabi SAW menunjukkan dalam ayat ini Nabi menunjukkan dalam ayat ini empat sifat mustajab doa. Yang pertama, ini nombor 1. Yang merentas perjalanan yang jauh, iaitu musafir. Yang kedua, keadaannya kusut masai, kusut berdebu. Orang yang kusut berdebu sama seperti orang duduk ihram, duduk di Mekah, duduk di Arafah, berdebu. Ini antara sebab mustajabnya doa. Yang ketiga, orang ni mengangkat tangannya ke langit. Menadah tangan dalam doa antara sebab mustajab doa. Dan yang keempat, dia mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Apa yang dimaksudkan dengan wahai Tuhanku, wahai Tuhanku? Ialah sifat berulang-ulang. Doa ni kalau kita ulang banyak kali, dia menunjukkan rintihan. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maka rintihan dalam doa itu, dia panggil al-ilhah fid doa. Rintihan dalam doa tu antara sebab mustajabnya doa. So, yang Nabi bagi contoh ni, lelaki ni memiliki 4 sebab mustajab doa. Dia musafir, dia kusut masai, dia pakai pakaian dia kusut masai, dia menadah tangan ke langit, dia merayu-rayu kepada Allah. 4 sebab ni sebenarnya doa dia menjadi mustajab.
akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, okey, Nabi kata apa? Nabi kata sedang, okey, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan diberi makan. Bukan sekadar dia cari makanan, dia belanja dia berharap. Orang bagi makan haram pun dia bantai juga. Diberi makan dengan makanan yang saya tak curi, orang lain curi. Habis tu kamu makan sebab apa? Maknanya dalam hadis ni menunjukkan bukan kita tak boleh makan duit harta makanan haram sebab kita tak. Sebab orang lain pun kalau dia bagi makan kat kita atau perkara-perkara yang dia menjadi sebab doa dia tidak mustajab. Sebab tu kena ingat, para bapa sekalian, jangan bawa balik harta yang haram untuk disuapkan kepada anak isteri kita. Begitu juga apatah lagi jangan bawa balik harta yang haram untuk diberikan kepada mak ayah kita. Mereka dulu bela kita daripada kecil sampai besar guna duit yang halal. Dia berpenak lelah, tanam padi, toreh, getah, buat kerja buruh, macam-macam orang tua dulu. Nak besarkan anak ni jadi besar. Guna dengan tiba-tiba si anak ni besar, balas balik kebaikan mak ayah dia dengan duit yang haram. Ya Allah. Sangat-sangat tidak patut. Sangat-sangat tidak patut. Jangan macam tu. Okey? Lalu Nabi SAW disebut di hujung hadis ni, fa anna yustajabulah, maka mana permohonan doanya akan diterima oleh Allah. Jadi ada implikasi dan kaitan antara doa yang mustajab dengan sumber makanan yang haram. Seandainya seorang itu diberi makan dengan sumber-sumber yang haram ini, walaupun dia berdoa dengan sifat dan ciri-ciri doa mustajab seperti lelaki ini, maka doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kerana makanan yang haram itu menghalang doanya daripada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimi dan muslimat, daripada makanan-makanan yang haram. Baik, sebagaimana kita berlindung daripada makanan yang haram, sama seperti hadis yang saya bacakan di awal tadi, kita juga berlindung daripada perkara syubhat. Berlindung daripada, tak nak yang syubhat pun tak nak. Kalau boleh tak nak yang syubhat. Sebab apa? Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, antara keduanya adalah perkara syubhat. Perkara syubhat ni yang tidak diketahui ramai manusia hukum dia. Sedang orang alim tahu. Cuma orang biasa ni mungkin dia tak tahu. Sebab dia tak pasti, dia tak ada ilmu. Maka siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah berusaha memelihara maruah dan agamanya. Siapa yang masuk ke dalam syubhat, dia akan masuk ke dalam yang haram. Seperti seorang gembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan, lambat laun akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja mempunyai kawasan larangan, dan kawasan larangan Allah di bumi ialah segala perkara yang diharamkannya. Okey? Jadi kita jauhi perkara syubhat, itu adalah perkara yang baik dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis menyatakan sangat-sangat bimbang daripada perkara yang haram masuk ke dalam mulut anak-anaknya. Kata Nabi SAW, inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi aw fi baiti fa arfa'uha li akulaha thumma akhsha an takuna min as-sadaqah fa alqiha. Kata Nabi, aku balik kepada keluarga, aku jumpa sebiji kurma jatuh atas katil atau dalam rumah. Aku pun nak ambil makanan. Aku ingat takut makanan ni, kurma ni daripada harta sedekah. Nabi tak makan harta sedekah, tak boleh makan. Maka Nabi kata, aku lempar dia, maknanya aku tak makan tu kerana bimbang. Sebiji kurma tu adalah kurma sedekah. Allahu Akbar. Kita banyak kadang, ni duit siapa ni? Duit aku kot. Duit aku dulu baru duit orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dalam riwayat
Al-Bukhari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah satu hari dia mempunyai seorang hamba, lalu dia makan hasil daripada kharaj, hasil daripada hamba dia bagi kat dia ni. Satu hari Abu Bakar lepas makan, Abu Bakar pun bagi, lepas dia tahu, Tuhan tahu dah apa tu. Dia kata, dulu aku pernah meramal waktu jahiliyah. Aku tak pandai buat ramalan, cuma aku tipu dia lah. Lalu dulu. Orang tu dulu tak bagi upah. Sekarang ni dia jumpa aku, dia bagi upah untuk dulu tu. Jadi upah ni lah hak Tuhan makan sekarang. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun memuntahkan, jolok jari dia dalam mulut, kemudian muntahkan balik apa yang dia makan. Kerana hati-hatinya dia dalam bab makanan. Okey? Dalam bab makanan. Begitu juga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari Umar Al-Khattab dia minum susu. Beliau tertarik dengan rasanya, lalu bertanya kepada orang yang menghidangkan susu ini, dibuatnya dari mana datang susunya dia. Dia kata dari sebuah kawasan air yang dia sebut namanya. Tiba-tiba datang sekawan binatang zakat. Gembalanya memberi binatang itu minum. Okey, dia berkata mereka memerah susunya untukku. Kemudian aku menjadikannya minumanku, dan inilah dia. Lantas Umar masukkan tangan ke dalam mulut dan memuntahkannya. Makna dia ni ambil air susu daripada binatang ternakan hak orang bagi zakat. Binatang ni sepatutnya nak dibagi kepada orang yang layak terima zakat lah. Tapi pengembala ni sambil dia jaga tu, dia perah susu. Jadi susu tu diberi kepada kawan. Umar dengar macam tu, maknanya sumber tu tak jelas jugalah. Maka Umar pun jolok balik, kemudian muntahkan dia. Allahu Akbar. Ni semua para salafus salih yang sangat berhati-hati dalam bab makan dan minum dia. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, asar-asar syair-syair yang lain, ungkapan yang lain tu kita rasa cukuplah apa yang kita baca tadi, menunjukkan bahawa para salafus salih sangat menjaga makan minum dia. Maka kita pakat-pakatlah jaga. Semoga Allah Ta'ala menjernihkan hati kita daripada kekotoran yang disebabkan oleh makanan-makanan yang tidak halal. Baik. Ada soalan nak tanya? Pergi umrah pakai duit haram. Ini perkara yang sangat-sangat kita kena jaga. Okey. Mana-mana amalan yang dilakukan, ibadat itu ada kaitan dengan harta, maka amalan tersebut boleh dirosakkan disebabkan harta itu. Maka kita kata harta, mungkin umrah itu sah, tapi pahalanya tidak ada. Kerana apa? Kerana dia menggunakan harta yang haram untuk pergi umrah. Sama jugalah kalau orang salat dengan pakaian yang dicuri, dirompak. Tapi dia menempelkan saja. Menempel. Dia pakai, mana solat dia sah, tapi dia tetap berdosa kerana pakai pakaian yang dicuri. Yang ni orang tu buat umrah, yang mana umrah tu sendiri ada kaitan dengan harta. So dia pergi ke Mekah dengan harta yang haram, maka umrah itu sah di sisi Allah. Hukumnya apa pahala dia? Allah tidak menerima daripada harta melainkan apa yang baik. Apa yang baik. Sama jugalah kalau orang sedekah daripada harta riba. Ni orang sedekah, dia panggil aku ni dapat ni banyak tengok dividen ni, ambil duit sedekah. Dia sebenarnya orang yang bagi duit tu, dia bukan mengharapkan pahala daripada sedekah dia tu. Lain. Sedekah tu dia tak harap pun pahala daripadanya, kerana harta tu harta yang tidak baik. Yang dia harapkan pahala ialah sifat dia tak nak makan harta haram. Yang tu dia boleh dapat pahala. Dia bagi ke orang, contohnya dia bagi panggil tempat-tempat orang nak buat bangunan, buat tandah ke, buat jalan ke, buat gapo ke, buatlah bagi. Dia nak bebaskan duit dia daripada tu, dia tak nak terlibat, maka dia bagi.
Orang tu dapat, so dia kata alhamdulillah aku dapat lepaskan diri aku daripada harta yang haram. So dia mengharapkan pahala daripada sifat dia tak makan duit tu. Soal duit tu sampai ke siapa, itu kerja orang tu dah lah. Kerja orang tu. Dia ni, yang dia harapkan pahala bukan dari sedekah tu. Dia harapkan pahala kerana dia berlepas diri daripada harta yang haram. Okey? Jadi sebab tu kena hati-hati. Mana-mana ibadat guna duit yang haram, ada kaitan dengannya, maka ibadat tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa pun tak mustajab, apatah lagi kalau umrah tu dia beli tiket nak pergi tu, perjalanan dia tu, hotel yang dia duduk situ, dia tanggung semua sana daripada harta yang haram. Maka jauhlah dia daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi betul. Doa tak dimustajabkan, maka kita bimbang dia ibadat umrahnya sah tapi tidak ada pahala padanya. Wallahu taala alam. Tak ada soalan. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik daripada kesalahan dan kelemahan saya, mohon Allah Azza wa Jalla mengampuni dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.